بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan kuliah kita, dan insya-Allah pada malam ni kita akan memperbincangkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, sab'atu nafarin yuzilluhumullahu fi zillihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan letakkan 7 golongan ni tahta zilli arsyihi, di bawah payungan arasnya, ataupun kita katakan Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya, Allah Ta'ala akan senangkan dia, Allah Ta'ala akan buat kira bagi mudah bagi 7 golongan ni. Yang mana 7 golongan ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sentiasa berada di bawah payung Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Pada masa tu, tuan-tuan, tidak ada siapa lagi yang boleh memberi perlindungan kepada sesiapa melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa 7 golongan tersebut? Yang pertama sekali, Nabi SAW sebut imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil Nabi sebut dalam bentuk mufrad, single. Kerana pemimpin yang adil, dia tak boleh ramai. Bukan maksud tak boleh ramai macam mana, dia hanya satu. Kalau dalam Malaysia, satu. Kalau dalam negeri, satu. Kalau dalam masjid, satu. Kalau dalam kampung, satu. Semua satu. Sedangkan yang dipimpinnya tu ramai. Sebab tu imamun adil, yang ni mungkin kita tidak mampu ataupun kita tak boleh dapat. Sebab jawatan ni adalah jawatan yang tunggal, satu saja. Bukan jawatan yang banyak. Dia satu je jawatan. Sebab tu yang ni jangan berebutlah, tuan-tuan, dan memang kita tak akan dapat peluang. Kita tak ambil peluang ni, tak apa. Tapi kalau nak dapat jawatan tersebut, kita kena bertanding pilihan raya, nak kena bertanding presiden, nak kena bertanding macam-macam lah, baru dapat. Jadi liku itu teruk. Kalau imamun adil, pemimpin yang adil, maka mungkin kita tidak ada peluang. Dengan sebab pemimpin yang adil tu, kita nak duduk di bawah aras, tak ada peluang. Kita bagi orang lain. Kita ambil yang lain. Ada 6 lagi. Mungkin kita boleh ambil yang kedua. Jom kita tengok. Apa kata Nabi SAW? وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Seorang pemuda yang membesar dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasha'a fi ibadatillah, kita dah habis muda. Sebab Nabi sebut pemuda.
Kita ni bukan pemuda, kita dah habis muda. Kalau sebut tua nampak sangat, kita sebut habis muda lah. Peluang ni mungkin dah tak ada kat kita. Dua dah peluang tak ada. Syabun nasya'a fi ibadatillah ni, kalau kita bayangkan, kalau kita tengok contoh, ketika mana dia umur belasan tahun, umur dia baru masuk peringkat 20-an, dia dah buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak lalai dengan dunia, dia dah kaki masjid, dia dah datang ke masjid, dia dah solatnya betul, bacaan Qurannya betul, pengajiannya masya-Allah, dok cari benda-benda macam tu. Ini mungkin kita boleh latih anak kita, cucu kita. Tapi kalau kita mungkin dah tak ada dah. Saya pun dah habis dah tempoh ni. Tempoh muda tu dah habis dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pemuda yang memang membesar, hidup dalam keadaan ibadatillah, yang ni confirm golongan ni golongan yang akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita dulu pernah mengaji pondok, duduk di pondok, umur 12 ayah dah hantar pergi mengaji pondok dah. Mungkin di situ syabun, membesar dalam keadaan fi ibadatillah. Tapi kita mungkin peluang tu dah terlepas, tak apa. Ada 5 lagi. 2 mungkin dah terlepas. Imamun adil tak mampu. Tak mampu kita nak bertanding, tak mampu kita nak berlawan, kita tak ada haibah untuk nak jadi pemimpin. Kita ambil yang kedua, masa muda dah habis sia-sia begitu saja. Tak apa, kita tengok pula, mungkin ada peluang yang seterusnya. Siapa? Apa lagi yang boleh kita duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi sebab apa Nabi sebut syabun, pemuda. Pemuda ni kalau dia boleh ligan akhirat, dia memang terbaik. Payah tuan-tuan nak jumpa pemuda yang boleh tinggalkan akhirat. Payah. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, innahum fityatun. Pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan. Disebut sebagai pemuda. Terus lagi ada orang tanya, Ustaz, Ashabul Kahfi itu agama apa? No, kita nak jawab. Agak-agak tuan-tuan, apa yang disebut dalam Quran tentang agama tersebut? Yang pertama sekali disebut amanu, beriman. Beriman ni iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Nasrani dia beriman dengan Allah Ta'ala yang esa ataupun tidak? Apa yang disebut dalam Quran tentang Nasrani? Allah Ta'ala menafikan akidah Nabi Ibrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Allah Ta'ala sendiri menafikan akidah Nabi Ibrahim daripada berakidah Yahudi ataupun akidah Nasrani. Maksudnya akidah Nasrani diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ni Allah Ta'ala sebut dekat Nabi Muhammad. Muhammad, walan tarda, tidak akan meredai. Kamu tidak akan diredai oleh siapa? Yahudi ataupun Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kan mereka mengikut millah, agama mereka. Maksudnya Yahudi dan Nasrani adalah agama lain selain daripada Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Habis Ashabul Kahfi agama apa? Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau kita katakan Nasrani, sebab Nasrani pun dah di-ban oleh Al-Quran. Al-Quran menolak agama Nasrani. Kalau kita katakan Kristian, Kristian beriman dengan apa? Bahawasanya Isa disalib. Dia ada 2 Kristian. Mereka beriman dengan Isa disalib
Tetapi Isa itu Rasul Allah Ta'ala. Allah itu Allah. Isa itu adalah Rasulullah. Satu. Yang kedua, beriman bahawasanya Isa itu anak Tuhan. Beriman Isa itu anak Tuhan. Kalau yang beriman bahawasanya Isa itu adalah Rasulullah dan Allah itu Tuhan, okey. Tapi Al-Quran menafikan. Al-Quran nafi tahu nak pula. Al-Quran mengatakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak menyalib Isa. Sebab ada golongan Kristian yang beriman bahawa Isa itu adalah Rasulullah tapi disalib. Tapi disalib. Jadi kalau disalib, betul ke tidak? Tak betul. Sebab Al-Quran menafikan. Ma qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Isa tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi diumpamakan. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, tapi Allah Ta'ala angkat dia. Siapa yang beriman kata Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit? Siapa yang beriman? Itu orang yang beriman. Al-Hawariyun dan juga golongan-golongan yang beriman bahawasanya Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit. Siapa yang beriman bahawasanya Isa diangkat ke langit, dia adalah orang yang beriman yang sebenar-benar. Inilah akidah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi beriman bahawasanya Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah mereka. Ya. Sebab mengikut aturan Al-Quran apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan buat rumusan sendiri, tuan-tuan buat kesimpulan sendiri, tuan-tuan faham dah apa yang saya sampaikan. Jadi tuan-tuan sendiri buat kesimpulan. Jadi saya tak nak masuk campur yang lain, cuma saya menceritakan begitulah akidah yang sebenarnya. Baik. Ini disebutkan pemuda. Tuan-tuan, kalau sebut pemuda dalam Quran, ramai banyak pemuda yang Allah Ta'ala sebut. Satu soalan, kalau tuan-tuan boleh jawab. Sebab Allah Ta'ala tak nyatakan bilangan Ashabul Kahfi secara detail dalam Quran? Sebab Allah Ta'ala hiddenkan benda itu. Dan sekali Allah Ta'ala kata, La ya'luhum illa qalil. Tidak diberitakan kepada kamu melainkan sedikit. Wa qalu apa? Salasatu rabi'uhum khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah bahawa Tuhanku lebih mengetahui tentang bilangan. Sebab apa tidak ditentukan? Kerana Ashabul Kahfi bukan duduk satu tempat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang rajin merantau, tuan-tuan pergi ke Syria, ada yang kata Ashabul Kahfi. Pergi Jordan, ada yang kata Ashabul Kahfi. Pergi ke Turki, ada gua Ashabul Kahfi. Pergi ke Palestin pun ada Ashabul Kahfi. Sehingga kan baginda Nabi SAW sebelum dia terima wahyu, dia naik ke mana? Ke gua. Gua apa? Gua Hira. Bukankah itu juga adalah Al-Kahfi? Bukankah itu juga orang yang naik ke gua? Sebelum baginda Nabi terima wahyu. Sebenarnya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam keadaan beribadat ni, kalau umur 40 dah terima dah tahu dah kenyataan hidup, tapi sebelum 40 dah hidup dengan cara yang beragama yang paling baik, inilah yang disebutkan sebagai pemuda yang akan dapat payungan naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW kalau belum terima wahyu pun, Nabi dah jadi baik. Belum terima wahyu pun, Nabi dah jadi mulia. Belum terima wahyu pun, Nabi dah naik ke gua. Nabi menyendiri daripada manusia.
Bilangan berapa? Berapa ramai orang bilangan yang lari naik ke gua ni? Sebab tu Allah Ta'ala kata, Qur Rabbi, katakanlah hai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhan aku yang mengetahui bilangan yang sebenarnya. Maksudnya Ashabul Kahfi ni bukan satu tempat. Ini menunjukkan kata belungguk banyak tempat. Yang mana yang mengetahui bilangan yang sebenar pemuda-pemuda yang lari. Bukan kisah tu saja. Bukan zaman tu saja. Yang zaman tu Allah Ta'ala nak buktikan pelbagai benda. Allah Ta'ala nak buktikan kekuasaannya. Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatannya. Itu sebab tu Allah Ta'ala bongkarkan. Ada juga Ashabul Kahfi yang Allah Ta'ala tak bongkarkan sampai sekarang pun. Sebab tu Allah Ta'ala sembunyikan. Sedangkan Allah Ta'ala amat berkuasa untuk nak cerita segala-galanya. Kan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Tapi sebab apa dia sembunyikan? Tidak perlu untuk kita mengetahui berapa bilangannya. Tetapi kita perlu ambil pengajarannya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam keadaan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang kualitinya cukup baik. Macam mana kita nak lahirkan pemuda yang macam ni? Tak lain tak bukan dia ada kesedaran, dia mesti ada didikan, dia mesti diasuh oleh ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah tak asuh, tak mungkin boleh melahirkan pemuda yang macam ni. Yang ni tuan-tuan, confirm. Kalau dia duduk membesar dalam keadaan fi ibadatillah, membesar dalam keadaan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian pada saat itu dia akan dapat yang dikatakan payungan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, tuan-tuan duk tunggu yang tiga ni yang nak bagi peluang. Hak ni pemuda tak ada dah, kami tidak peluang dah Ustaz. Ustaz duk cerita bab pemuda lagi. Masuk cerita lain pula baik. Saya cerita bab lain pula. Ini kita ada peluang. Saya, tuan-tuan, semua ada peluang. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah dam'an min khasyatillahi ta'ala. Seorang lelaki apabila dia duduk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersembunyi, berseorangan, khalian dalam keadaan mengasingkan diri pada manusia, duduk berzikir, sebut nama Allah. Fafadat 'ainahu dam'an, mengalir daripada matanya air mata. Mengalir air mata dia keluar min khasyatillah, dengan sebab takut akan Allah Ta'ala. Kalau air mata yang mengalir dengan sebab takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang inilah yang membuatkan kita tidak akan dibakar oleh api neraka. Kita pernah tak? Kalau tak pernah, kena buat. Kalau tak pernah, memang kena balik try. Kalau tak pernah, memang kena balik pulun juga, usaha juga, macam mana pun, biar kita ni boleh mengalir air mata sebab teringat Allah. Ada orang teringat cucu boleh menangis, tuan-tuan. Allah Akbar. Teringat sangat cucu tu. Cucu manja main janggut Tok Wan. Oh, main janggut Wan. Main janggut Tok. Cucu manja. Allah, kita balik-balik teringat ke cucu. Ada orang menangis sebab teringat kucing. Kucing mati. Allah, menangis. Tak lalu makan kucing, duk belah lama. Tuan-tuan, kita ni kita ubah sikit. Daripada kita cinta pada makhluk, teringat makhluk membuatkan kita boleh menangis dengan sebab makhluk, kita pula ubah kepada menangis apabila sebut nama Allah. Sebut nama Allah, duk teringat, kita takut. Min khasyatillah. Air mata yang keluar dengan sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana ia mengalir, laluan dia itu tidak akan dibakar oleh api neraka.
Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan menangis rugi, jangan biar dia mengalir basah macam tu saja. Tuan-tuan tarik air mata tu pergi ke pipi, tarik pergi ke telinga, tarik pergi ke muka, basuh tangan, ambil bur dekat tangan. Moga-moga di mana air mata yang keluar dengan sebab takut Allah terkena pada kulit tuan-tuan yang lain, tubuh badan yang lain, pada saat itu memungkinkan tidak akan dibakar oleh api neraka. Kerana air mata ni keluar dengan sebab takut akan Allah. Ada air mata yang keluar dengan sebab rindu. Ada air mata yang keluar dengan sebab sedih. Tapi spesialnya air mata yang keluar ini dengan sebab takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini spesial. Siapa boleh tuan-tuan, air mata yang keluar tu dengan sebab takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalunya air mata yang keluar sebab sedih. Air mata yang keluar sebab rindu, air mata yang keluar sebab sayang. Air mata yang keluar sebab kehilangan. Macam-macam tujuan air mata tu keluar. Tetapi sekarang ni kita nak cari tujuan air mata tu keluar kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni special. Sebab tu yang special ni Nabi kata, siapa yang boleh buat macam tu, dia boleh duduk bawah aras tu. Nanti hari kiamat nanti layanan dia VVIP. Duduk di hari kiamat nanti, duduk di mahsyar nanti, layanan dia first class. Layanan dia tip top A1. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Itu mungkin kita boleh. Tapi macam mana kita nak buat supaya air mata yang keluar itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu soalan. Macam mana kita nak buat air mata yang keluar itu kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan, kalau kita kenal sifat harimau, gajah, singa, apa yang kita akan buat apabila berhadapan dengan harimau, gajah dan singa? Kita akan cuba lari, kita akan cuba elak. Apa yang kita akan buat kalau kita berhadapan dengan satu binatang yang kita rasa geli? Ulat, lintah, pacat. Ada orang ulat, lintah, pacat, semua dia geli. Apa dia akan buat? Dia akan cuba elak. Apa keadaannya apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan buat apa? Kita akan rasa apa? Tak tahu nak rasa apa. Sebab apa tak tahu nak rasa apa? Sebab kita belum lagi kenal. Kalau kita kenal, kita akan rasa. Contoh, kita ni nak pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah tu, kita tak kenal cikgu disiplin tu siapa. Kita tak kenal cikgu disiplin tu garang, tak kenal. Kita tak masuk lagi sekolah tu, mana kita kenal siapa pun. Cikgu ke, guru besar ke, semua aku tak kenal. Jumpa di masjid, jumpa di pasar malam, jumpa kat luar ni, main lawak gitu je. Tiba-tiba bila masuk sekolah, tengok-tengok, lok, dia ni rupanya cikgu disiplin. Dia ni guru besar. Kalau tak kenal, tak rasa apa. Tapi bila mana kenal, lepas pada tu jumpa kat luar pun dia kata, cikgu, teluk, rasa segan, rasa malu, rasa takut. Padahal cikgu tu sebelum kita masuk sekolah, kita boleh melawak dengan cikgu tu. Dekat surau, dekat masjid, kat kedai, kat mana-mana pun jumpa boleh melawak. Tapi bila masuk sekolah, jumpa cikgu tu, terus rasa dia lain. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab apa? Sebab kenal. Cerita dia sebab kenal. Kita yang tak boleh menangis dengan sebab takutkan Allah, sebab kurang kenal.
Bukan kata tak kenal tuan-tuan, kurang kenal. Kurang kenal sebab tu kita rasa buat dia tak peduli dengan Allah Ta'ala. Bila kita kenal tuan-tuan, insya-Allah kita akan lebih rasa takut, lebih rasa apa orang kata apa, begitu hati kita tu sentiasa dalam keadaan ketakutan dan menyebabkan lahirnya lemah pada diri kita, dan pada masa itu akan mengalir air mata. Kita ni lemah air mata. Air mata tu tanda lemah. Orang lelaki dengan orang perempuan mana paling banyak keluarkan air mata? Orang lelaki dengan perempuan mana paling banyak keluarkan air mata? Kalau keluarkan air mata itu tandanya kita sedang lemah. Kita tak mampu nak buat sesuatu, melainkan yang keluar hanya air mata kita. Dan rindu pada seseorang, sakit yang teramat sangat. Pada keadaan kita lemah tu, kita tak mampu dah nak buat apa. Air mata lah yang sebagai peneman kita. Pada saat itu juga tuan-tuan, kalau nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, nak rasa takut, tuan-tuan kenal kelemahan diri sendiri, maka pada saat itu tuan-tuan akan dapat rasai bagaimana air mata yang keluar itu dengan sebab takut Allah Ta'ala. Tapi syaratnya tuan-tuan kena rasa lemah. Tuan-tuan kena rasa yang paling kuasa itu adalah Allah. Tuan-tuan adalah selemah-lemah makhluk. Tuan-tuan adalah serendah-rendah makhluk. Kita ni adalah sehina-hina makhluk. Pada masa itu kita baru akan rasa. Sebab pada masa itu kita dah lemah. Okey? Kalau masih duk rasa takabur, masih duk rasa hebat, masih duk rasa bangga, bongkak, sombong, selama tu tuan-tuan tidak akan dapat merasai air mata takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang keempat, 1, 2, 3, 4. Kita ada peluang yang pertama. Jadi air mata yang keluar dengan sebab takut Allah. Yang kedua, mungkin kita ada peluang yang kedua ni. Apa dia peluangnya? وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. Seorang lelaki yang hatinya dah terpaut dengan masjid. Oh, yang ni saya respect tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada semua ni tuan-tuan, tuan-tuan bakal duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat yang tidak ada arasy yang lain. Hati dah terpaut dengan masjid. Respect tengok tuan-tuan, 5 waktu dalam masjid. Kalau pergi jalan mana-mana pun, nak sembahyang pun cari masjid. Masya-Allah. Ini qalbuhu, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hati orang yang dah bergantung dengan masjid tuan-tuan, ini confirm dah. Saya rasa lemah, saya rasa tak layak. Sebab saya bagi tazkirah, bagi peringatan kepada orang yang dah duduk di bawah arasy Allah. Saya belum tentu, tapi tuan-tuan semua dah di antara golongan yang bakal duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak bagi main masjid pun dia main juga. Ini tuan-tuan, masa PKP kena 2 tahun, tuan-tuan dah yang muka yang berebut duduk masjid muka depan. Ni orang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa salahnya kalau saya minta kepada tuan-tuan untuk doakan saya? Sebab tuan-tuan dah confirm duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala apabila hatinya dah bersangkut dengan masjid. Muka-muka ni semua 5 waktu duduk di masjid ni. Muka ni dah confirm. Confirm dapat. Confirm duduk. Confirm dapat. Dan saya kalau baca ciri-ciri daripada 4 tadi, saya 1 pun tak ada lagi. Nak cerita pada tuan-tuan, 1 pun tak ada lagi. Baca hak kelima, kelima pun tak ada lagi. Ke-6 sampai ke-7 belum lagi ada. Tuan-tuan dah ada 1. Mungkin sekali boleh jadi 2. Sekali nak habis, sekali mungkin dah jadi 3. 3 ciri ni dah ada kuat tu tuan-tuan. Sebab dia salah satu saja, bukan semua sekali, salah satu saja. Salah satu ciri ni ada tuan-tuan, tuan-tuan akan duduklah di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti.
Tuan takkan rasa panas. Walaupun perjalanan daripada rumah nak datang ke masjid panas, tapi tuan-tuan dah dapat payungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Payungan ni paling baik sekali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada space lagi tepi tu, panggillah saya sekali kalau nampak. Kalau tak nampak nak buat macam mana. Jadi yang ni tuan-tuan dah ada. Bukan tuan-tuan dah ada, bukan peluang. Ini dah tuan-tuan dah dapat. Saya kata tuan-tuan dapat lah. Sebab muka ni ya, saya mari bulan depan pun muka ni. Tahun lepas pun saya mari muka ni. Tahun lepas tu bulan 12 yang lalu. Muka ni juga. Mari tahun ni pun muka ni juga. Tu kata dah hati dah berpaut dengan masjid, selesai tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, keempat. Yang kelima, mungkin peluang yang ketiga. Peluang yang ketiga. Yang kelima. Yang kelima tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuh. Ini pun tuan-tuan ada juga. Saya tengok pun ada. Walaupun tak perhati, tak detail, tapi ada. Seorang lelaki yang apabila ia bersedekah, bukan kira lelaki perempuan, sama lah. Siapa pun kalau dia bersedekah, dia akan sembunyikan sedekahnya sehingga kan fala ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuh. Sehingga kan tangan kiri tak nampak apa yang dibuat oleh tangan kanan. Ada tabung masjid ni letakkan QR code. Pegang handphone sebelah je scan. Tangan kiri pun tak tahu. Tangan kiri masih lagi duk garu perut ke, garu paha ke. Tapi hak tangan kanan ni scan dah boleh buat transfer. Oh, bagus. Tuan kalau sedekah duit ni, dia nak kena pakai dua tangan. Sebab apa? Kita buat kelak duit daripada poket, nak sedekah nombor dalam tabung, tak bagi orang tengok. Tangan kiri tolong cover, tutup. Tangan kiri tolong cover, tutup. Maksudnya tangan kiri tahu, tangan kanan dia nak sedekah. Tu kalau bos RM1 tuan-tuan. Kalau bos RM100, tangan kiri duduk belakang. Tangan kanan je di depan. Sebab apa? Tak cover tak apa, RM100. Tapi kalau RM1 cover. Kalau RM1 confirm tak cover. Sebab apa? Takut orang tengok RM1. Tapi kalau RM100 tak cover lah. Macam tu. Bubuh pun tak lipat. Kalau nak jolok tu payah sikit tak apa. Biar orang tengok bubuh datang apa tu. Oh, rupanya duit kalau ungu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau tuan-tuan nak sedekah tak mau bagi orang, tak mau bagi tangan kiri nampak, kena sedekah banyak. Baru tangan kiri tak nampak. Tapi kalau sedekah sedikit-sikit, tangan kiri nampak. Jadi tuan-tuan, sedekah paling senang sekali, tak ada siapa pun tahu. Benar hari mai buka tabung kosong, tapi tengok dalam akaun bank banyak. Tu lebih. Mai scan lah ni. Ada kutu yang buat naya pun ada. Dia pergi tampal dia punya QR dia tu atas tabung. Masjid buat QR letak dekat tabung. Dia pun potong bagi elok-elok QR code bank dia tu letak dekat tabung masjid. Kita pun pergi tekan tak perasan. Nama dia Sabirin juga. Depan tu nama akaun tulis Masjid Sabirin. Di sini Muhammad Sabirin. Kita pun transfer Muhammad Sabirin, transfer tengok fikat Muhammad Sabirin. Tak masuk Masjid Sabirin. Tu jadi problem. Ada yang buat macam tu? Ada. Yang selalu yang dahsyat lah. Budak-budak you ni tuan-tuan. Tak tahu nak cerita. Dia duduk pergi buah nasi lemak, buah kuih, air apa semua tu. Lepas tu letaklah satu QR untuk scan lah. Bayar pakai situ. Hak kawan nak pergi collect duit ni, pergi collect duit tak ada. Masuk dalam bank tak ada, tapi barang habis.
Tengok-tengok Quran, orang lain punya. Tu dia. Budak-budak punya perangai pun ada juga. Ui, dahsyat. Jadi sebab tu tuan-tuan nak sedekah sampai tak tahu tangan kiri punya tangan kanan buat kerja sedekah, kena perhati lah dulu. Perhati juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim ya arhamar rahimin. Baik. Sembunyikan maksud sembunyi tangan ni supaya orang tak tahu yang bahawasanya kita sedekah. Dekat surau kami dekat Sungai Buloh tu, dia tempel bil api, bil elektrik dalam papan kenyataan. Tempel dekat papan kenyataan tu, ni bulan ni 4,000 contohnya, 3,000. Tempel lah dekat papan kenyataan. Jadi orang pergi baca, tengok, ambil nombor akaun tu, buh dalam kita punya TNBX tu untuk kita bayar. Kita bayar RM10 pun tak apa dah, tak ada siapa tahu pun. Orang cek tengok, makin kurang. Jadi tolong bayar bil pun orang tak tahu juga. Ambil nombor akaun, masuk dalam TNBX tu, belum bayar. Jadi tabung ni untuk orang yang nak sedekah fizikal. Yang nak sedekah cara yang tak ada siapa tahu, itu yang lebih baik. Sebab tu sehingga kan kita buat sedekah ni tak ada siapa pun tahu. Itu lebih baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. 3 yang kita mungkin ada peluang. Tapi yang saya sebut tadi, yang kedua tuan-tuan dah berpeluang dan tuan-tuan dah duduk dalam tu. Yang ketiga sedekah. Yang keempat bermakna yang keenam. Sebab dua peluang dah habis. 2 peluang dah tak mungkinlah kita boleh dapat. Imamun adil dan juga pemuda yang beriman, tak mungkin. Kita hanya ada 4 lagi, ada 5. 5 pun 4 saya dah baca dah. Yang pertama siapa? Seorang lelaki yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, seorang lelaki yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sentiasa hatinya bersangkutan dengan masjid. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima tadi iaitu orang yang bersedekah. Dan yang keenam, mungkin tuan-tuan boleh jadi juga, iaitu warajulani tahabbani fillah ijtama'a ala zalik waftarqa alaih. 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berhimpun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berpisah pun kerana Allah. Maksudnya sini adalah 2 orang sahabat yang berkawan, 2 orang teman yang berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bukan kerana ikatan persaudaraan, tetapi ikatan agama. Kerana dia Islam, aku Islam. Aku kawan dengan dia, jaga elok-elok dan sebagainya. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dia bertemu dan berpisah kerana Allah. Maksudnya apa? Dia bertemu pun tidak mengumpat, tidak mengata, tidak mengutuk. Berpisah pun menjaga hubungan tersebut, tidak mengata, tidak mengutuk, tidak mencaci, tidak menghina. Itu disebut sebagai ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah, ini mungkin kita boleh dapat juga. Kita ada satu kawan yang memang tahu, kawan teman sekopi, kawan semeja. Jadi bagus, setiap hari kita duduk berkawan dengan dia. Jadi yang eloknya tuan-tuan, kawan ni kita cari yang memang mengingatkan kita pada Allah. Kawan bagi ingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni paling baik. Kita kawan dah dengan dia. Geng tadarus Quran, geng baca Quran pagi-pagi, geng mengopi waktu duha. Kawan, tak ada masalah. Jadi dengan sebab itu, berhimpun dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada unsur duniawi dan sebagainya, tidak ada benda yang lara, maka dua-dua orang ni akan ditempatkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau tuan-tuan tengok bagaimana akrabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi begitu rapat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana di atas gua Sur. Sebelum Nabi masuk dalam gua, maka Nabi lah mula yang Sayyidina Abu Bakar yang mula masuk dalam gua tersebut dan tutup lubang yang ada supaya Nabi tidak terkena dengan sengatan binatang yang berbisa dan sebagainya. Itu baru kawan. Itu baru kawan. Nah, jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua orang lelaki yang berkasih sayang yang mana mereka bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang ni mungkin kita diuji ataupun tidak, Allah alam, tapi kalau boleh tuan-tuan jangan minta ujian ni datang kat kita. Apa dia ujian tu? Ujiannya adalah wa rajulun da'athum ra'ata dzata jamalin ila nafsiha wa aba faqala inni akhafullah. Ini seorang lelaki yang diuji. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Banyak-banyak tu yang Nabi cerita, ada satu orang yang hasil daripada ujiannya, seorang lelaki yang diuji, diajak oleh seorang wanita yang ada kecantikan, ada kedudukan, ada dia punya cantik lah. So dia cerita apa lah, suara ada, contoh ajak untuk berzina. Zata mansabin wa jamal da'athum ra'ah, dia pelawak. Fa'aba, dia boleh kata no, sorry, tidak. Yang ni terbaik tuan-tuan. Yang ni terbaik. Faqala inni akhafullah, aku takutkan Allah. Kalau kita kena uji macam ni, kalau depan-depan orang mungkin kita kata no, tapi kalau aku dengan dia dua orang tak ada no, yes je lah. Pergi no. Jadi kalau boleh kita jangan minta supaya Allah Ta'ala uji kita macam tu. Takut kita tak boleh nak tanggung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kita ada berapa peluang? Daripada 7, kita tolak 3. Maksud kita ada 4 peluang tuan-tuan. Saya rasa kalau tuan-tuan boleh dapatkan 4 daripada 7, dah banyak. Dah banyak bermakna dah berat dah untuk dapatkan naungan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dapat 3 pun banyaklah. Jangan kata 3, 1 pun tak apa dah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat 1 pun, tuan-tuan dah duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, kalau ada seorang pemuda yang mana dia tu diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Tuan-tuan, darah muda tuan-tuan. Kalau darah tua pun galak, darah muda lagi lah tuan-tuan. Dengan sebab darah muda tadi dia boleh kata inni akhafullah, aku takutkan Allah. Tuan-tuan, kalau dia boleh kata macam tu, agak-agak lah tuan-tuan. Dia boleh dapat tak kedudukan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh sangat. Boleh sangat-sangat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tak boleh ambil semua pun tuan-tuan, kita ambil 1. Dan memang tak mampu pun kita dapat semua. Tapi kita bagilah kita ada 1 ciri. Salah satu ciri, yang mana ciri tersebut adalah ciri yang membuatkan kita boleh duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Habis. Masuk. Jadi kita pun boleh tutup dah ni. Habis lah. Cukup lah 7. Habis dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, moga-moga Allah Taala tempatkan kita di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. واجعل لي لسان صدق في الآخرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.